Salam sejahtera dan selamat datang ke Seminar Darul Aman 2021 Peringkat Kebangsaan. Tajuk kajian saya pada hari ini ialah keberkesanan teknik pembelajaran carta KWL terhadap minat murid bermasalah pembelajaran dalam kursus dandanan rambut. Saya Cikgu Himarani Munisami, Guru Cemerlang dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indapura Kulai, Johor. Pendidikan khas bermula di Malaysia awal 1920-an, di mana masalah pembelajaran merupakan masalah neurologi. Untuk memberikan pendidikan yang bersesuaian kepada murid bermasalah pembelajaran, KPA memperkenalkan bidang teknik dan vokasional melalui penumbuhan SMPKB bersama bahagian pendidikan khas yang dikelolakan oleh Jabatan Kemahiran Malaysia untuk meningkatkan kebolehpasaran daripada kalangan murid bermasalah pembelajaran. Saya diamanahkan untuk mengajar kursus dandanan rambut tahap 2. Saya juga menjalankan proses PDPC berpusatkan guru. Daripada dapatan awal, pelibatan murid semakin pasif. Selepas siasatan, saya mendapati kegagalan saya yang tidak menjalankan proses PDPC secara interaktif dan tidak berpusatkan murid memberikan kesan kepada murid. Keadaan ini menyukarkan lagi daya pengamatan murid dan juga menghadapi kekangan dari segi kognitif, afektif dan psikomotor, serta juga menyukarkan proses pengajaran saya untuk mencapai objektif secara optimum. Bertitik tolak dari sini, saya mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran saya dengan memperkenalkan teknik pembelajaran carta KWL secara modifikasi bersama dengan pembelajaran luar bilik darjah. Terdapat banyak kajian membuktikan bahawa carta KWL menggalakkan murid berfikir pelbagai arah selain aspek kemahiran membaca dan menulis. Ia juga selaras dengan saranan UNESCO yang mengamalkan 4 pillars of education iaitu learning to know, learning to do, learning to live dan learning to be. Seterusnya, objektif kajian ini ialah melihat keberkesanan penggunaan teknik pembelajaran carta KWL terhadap peningkatan minat MBP. Dan soalan kajian pula, adakah terdapat perubahan pada minat MBP yang bermakna selepas didedakan dengan penggunaan teknik pembelajaran carta KWL? Seterusnya, dalam bahagian metodologi pula, kajian tindakan ini menggunakan kaedah kuantitatif yang melibatkan 9 orang murid yang terdiri daripada 6 murid lelaki dan 3 murid perempuan yang mengikuti kursus dandanan rambut di SMPK VIP. Dari tahun 2018 sehingga 2020, instrumen yang digunakan adalah borang pemerhatian dan temu bual sepanjang kajian. Intervensi yang digunakan adalah carta KWL. Bagi melaksanakan kajian tindakan ini, model Chemis dan McTaggart 1988 yang terdiri daripada proses merancang, bertindak, memerhati dan mereflek telah digunakan. Dalam proses merancang, saya mengenal pasti masalah melalui pemerhatian dan temu bual. Seterusnya, saya merancang dengan mengadakan perbincangan profesional bersama pihak salon, rambut dan agensi berkaitan untuk menjalankan PLBD sambil memperkenalkan intervensi carta KWL yang akan dijalankan selama 3 bulan. Setelah intervensi diperkenalkan, saya bertindak melalui pemerhatian serta temu bual di dalam kelas dan juga di seluruh rambut. Pembelajaran luar bilik darjah bersama pihak salon bagi unit kompetensi 4 iaitu rawatan rambut dan kulit kepala dijalankan sekali, tetapi intervensi penggunaan carta KWL digunakan secara berulangan dan berterusan sepanjang proses PDPC. Dalam proses pemerhatian, saya menggunakan borang pemerhatian dan borang temu bual untuk kumpul data dan analisis secara kuantitatif. Manakala dalam proses mereflek pula, saya membuat refleksi tentang kekuatan, kelemahan serta cadangan untuk kajian lanjutan. Dapatan daripada borang pemerhatian menunjukkan berlakunya perubahan sikap di mana semua murid mendengar dan mengikuti arahan guru, melibatkan diri secara seronok, bekerjasama dalam kumpulan, memberikan sumbangan idea, menjawab dan bertanya soalan, beri perhatian kepada guru sepanjang proses PLBD dan juga di dalam kelas dengan bantuan carta KWL. Seterusnya, dapatan daripada borang temu bual pula menunjukkan 100% murid sangat setuju dengan item minat, faham dan sangat setuju dengan penggunaan carta KWL kerana ia meningkatkan minat, memudahkan pemahaman, membantu murid bekerja dalam kumpulan dan bersetuju menggunakan carta KWL secara berterusan. 89% murid sangat setuju dan 11 murid
setuju bahawa kaedah ini menyeronokkan, meningkatkan komunikasi serta membantu murid memberikan pandangan, komen, cadangan ataupun menyelesaikan masalah dalam tempoh yang diberikan. Manakala 78% murid sangat setuju dan 22% murid setuju dengan menggunakan carta KWL menyenangkan mereka, murid juga berani bertanya dan menjawab soalan. Merujuk kepada persoalan kajian, adakah terdapat hubungan antara minat murid dan masalah pembelajaran dalam proses PDPC dengan penggunaan carta KWL? Ya, terdapat perhubungan antara minat dengan penggunaan carta KWL dalam kalangan murid. Idea yang dihasilkan merupakan idea asas iaitu ownership di mana murid berasa bertanggungjawab terhadap tugasan untuk kepentingan kumpulan mereka. Ini menunjukkan pelibatan aktif dapat menghasilkan idea baru membanding bezakan hasil dapatan murid sendiri melalui pembelajaran berpusatkan murid dengan konsep pembelajaran learning by doing. Murid juga berjaya mengendalikan pembelajaran mereka secara kolaboratif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan kepada mereka dengan bantuan carta KWL. Tahap pelibatan murid secara bermakna merujuk sebagai rakan pembelajaran iaitu co-designers dan co-learners. Daripada paparan ini, murid berani menonjolkan diri, bertanya soalan dan menjawab soalan kepada pihak selur serta mengaitkan pembelajaran terdahulu bersama guru di dalam kelas. Ini menggalakkan murid berfikir ke arah pemikiran kreatif dan kritis. Murid juga didapati menerokai persekitaran dan pengalaman pembelajaran mereka secara sendiri bersama pihak selur serta dapat melibatkan diri secara kolaboratif. Dapatan ini juga mengukuhkan lagi bahawa kaedah pengajaran melalui carta KWL adalah sangat efektif. Carta KWL juga dapat membantu mengukuhkan lagi pemahaman kontekstual dan mengembangkan kemahiran mengumpul, memproses dan menganalisis data serta maklumat dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran secara berterusan. Paparan ini pula mengukuhkan lagi keberkesanan carta KWL apabila menerima maklum balas daripada guru-guru akademik yang menyatakan bahawa murid menunjukkan sikap aktif dan dapat menjalinkan hubungan serta berinteraksi yang baik dalam semua aktiviti yang mereka terlibat daripada peringkat sekolah sehingga ke peringkat kebangsaan. Tambahan pula, dapatan ini juga disokong oleh ibu bapa kerana meningkatkan kepercayaan ibu bapa melalui perubahan sikap anak-anak mereka. Penggunaan carta KWL ini terdapat banyak membantu murid dalam meningkatkan keyakinan diri, beramah mesra, mudah berkomunikasi dengan baik, lebih berpengetahuan dalam kursus yang diambil. Murid mula mencari peluang secara berdikari melalui media sosial dan mendapatkan pendapatan sendiri walaupun pada waktu cuti sekolah. Secara keseluruhannya, saya amat bersyukur kerana kajian tindakan yang dijalankan ini telah berjaya membantu murid-murid saya kerana ia berkaitan dengan peningkatan minat dan menguasai pelbagai jenis kemahiran insaniah secara tidak langsung. Kajian ini juga membantu saya membuat penambahbaikan dalam proses pengajaran saya. Justru, saya mengambil inisiatif untuk menyertai seminar ini untuk menyebarluaskan keberkesanan carta KWL kepada semua guru selain guru-guru di sekolah saya. Sekian sahaja pembentangan saya tentang keberkesanan teknik pembelajaran carta KWL terhadap minat murid bermasalah pembelajaran dalam kursus dandanan rambut. Sekian, terima kasih.